Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari tajuk daya dan gerakan 1 tingkatan 4 bagi subtopik atau standard kandungan 2.3 iaitu gerakan jatuh bebas. Okey, apakah yang awak faham tentang jatuh bebas? Pernahkah awak melihat satu objek yang jatuh daripada satu ketinggian? Pernah tak lihat buah kelapa jatuh daripada pokok dia? Okey, cuba awak lepaskan sebatang pen. Lepaskan sahaja. Okey. So, apa yang awak buat tadi dan apa yang awak pernah lihat terhadap satu buah kelapa yang jatuh dari satu ketinggian, itu adalah jatuh bebas. Gerakan jatuh bebas dan pecutan graviti. Okey, seperti mana contoh yang saya berikan sebentar tadi, sebiji buah kelapa yang jatuh daripada tandannya. Buah kelapa tadi jatuh secara sendiri. Tiada daya yang dikenakan. Kita lihat ke atas, tak ada pemonyet ataupun beruk yang menolak buah kelapa tadi jatuh. Okay, jika tiada daya yang dikenakan semasa buah kelapa tu jatuh, maka kita anggap buah kelapa tadi jatuh dengan jatuh bebas. Jadi apakah itu jatuh bebas? Okay, suatu objek dikatakan mengalami gerakan jatuh bebas jika pergerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Okay, sebarang objek yang jatuh ke permukaan bumi tanpa ada daya-daya lain yang dikenakan ke atasnya, objek itu jatuh hanya dengan daya tarikan graviti sahaja. Gerakan tersebut dikenali sebagai gerakan jatuh bebas. Okey, gerakan jatuh bebas dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Hal ini bermakna objek yang jatuh bebas tidak mengalami tindakan daya yang lain seperti rintangan udara atau geseran. Okey, jadi kita kena abaikanlah dalam situasi terbuka, kita beranggapan bahawa rintangan udara dan juga geseran tiada. Okey. Ini situasi yang pernah awak bincangkan mungkin semasa di sekolah rendah atau di menengah rendah. Okay, ada satu buluh pelepah. Okay, ada buluh pelepah dan juga ada bola logam. Okay, buluh pelepah dan juga bola logam ini mempunyai jisim yang berlainan. Okay, mempunyai jisim yang berlainan. Pertama, jisimnya berlainan. Jisim. Yang pertama adalah jisim yang berlainan. Dan yang kedua adalah luas permukaan yang berlainan. Okey. Berbeza. Okey, buluh pelepah dia lebih ringan berbanding dengan bola logam. Tetapi luas permukaan buluh pelepah adalah lebih besar berbanding dengan luas permukaan bola logam. Okey, dalam kes yang ini, apa yang kita dapat lihat ialah bola logam akan jatuh lebih awal berbanding dengan buluh pelepah. Mengapa? Okay, dalam kehidupan harian, kita akan melihat objek yang berat akan jatuh dan sampai ke permukaan bumi dengan lebih cepat daripada objek yang ringan. Okay, hal ini disebabkan oleh apa? Hal ini disebabkan oleh daya yang lain seperti rintangan udara. Okey, buluh pelepah ni lambat sampai sebab ada rintangan udara yang bertindak ke atasnya. Kenapa rintangan udara yang bertindak ke atas buluh pelepah lebih besar? Okey, kerana luas permukaan buluh pelepah adalah lebih besar. Okey, ini situasi jika gerakan jatuh dalam udara. Okey, objek yang jatuh dalam udara. Apa berlaku jika gerakan jatuh bebas dalam keadaan vacuum? Okey, dalam keadaan vacuum, kawasan tersebut tiada udara.
udara telah kita keluarkan. Kalau dalam amal kita akan menggunakan pump vacuum untuk mengeluarkan udara yang berada dalam balang gas. Jadi dalam balang gas tersebut tiada udara. Maka objek tadi akan jatuh tanpa ada daya rintangan udara. Okey, apa yang kita dapat lihat dalam rajah ini, buluh pelepah dan juga bola logam, walaupun jisimnya berlainan, tapi dia akan sampai ke permukaan ataupun dasar pada masa yang sama. Jadi kita lihat kat sini, jarak dia yang pertama dengan yang kedua. Okey, bagi kedua-dua objek ini adalah sama. Objek yang berlainan jisim akan jatuh dengan pecutan yang sama jika rintangan udara tidak wujud. Okey, keadaan ini akan berlaku dalam keadaan vacuum. Okey, buluh pelepah dan bola logam yang dilepaskan dalam ruang vacuum akan mencecah lantai pada masa yang sama. Okey. Kalau kita lihat juga kat sini. Jarak yang pertama ni. Okey. Lepas tu kita tengok yang kedua, tengok yang ketiga, tengok yang keempat. Okey, kalau kita tengok sini, nanti kita akan dapatlah ataupun kita akan mengkaji secara lebih detail berkaitan dengan pecutan graviti bagi objek yang jatuh secara bebas. Okay, pecutan objek yang jatuh bebas disebabkan oleh daya tarikan graviti dinamakan pecutan graviti. Okey, objek tadi jatuh, okay, dia bergerak. Kita bergerak tadi dan kita nampak dia punya yang asal, lepas tu dia ada pertambahan kat sini kalau ikut rajah tadilah. Maksudnya objek tadi dia mengalami pecutan. Sebab apa dia mengalami pecutan? Sebab jarak pertama, jarak kedua dengan jarak ketiga ni dia sentiasa bertambah. Okey, jika jarak bertambah, maka halaju bagi objek tersebut adalah meningkat. Okey, apabila berlaku peningkatan pada halaju, maka dia akan mengalami pecutan. Itu apa yang kita telah bincangkan dalam standard kandungan 2.1. Okey, pecutan objek tadi kita nak kenalinya sebagai pecutan graviti yang kita wakilkan dengan huruf G, gravitational acceleration, G, pecutan graviti. Baiklah, nilai purata bagi pecutan graviti bumi adalah 9.81 meter per saat. Okey, halaju objek yang jatuh bebas akan bertambah sebanyak 9.81 meter per saat setiap saat. Maksudnya halaju setiap saat tu akan bertambah. Semakin tinggi objek itu jatuh, maksudnya sebelum sampai ke permukaan bumi, halajunya sangat tinggi. Okey, contoh kat sini lah. Kat sini 1 meter lajunya 9.81. Kalau dah selepas 10 meter ataupun ni saat yang pertama, saat yang pertama lajunya adalah 9.81 meter per saat. Halaju dia T sama dengan 1. T1 dia adalah sama dengan 9.81 meter per saat. Okay, kalau saat yang ke-10, maka lajunya adalah dah menghampiri dah 98.1. Ini untuk saat yang ke-10. Selepas 10 saat, lajunya meningkat sehingga 98.1 meter per saat. Kerana apa? Kerana pecutan dia. Setiap saat pecutan objek ada 9.81 meter per saat. Dia akan menyebabkan setiap saat tu pertambahan bagi laju objek adalah 9.81 meter per saat. Okey, yang penting mesti dalam medan graviti seragam berhampiran permukaan bumi. Jadi apabila suatu objek jatuh dalam medan graviti, okey, di mana rintangan udara kita abaikan, objek tersebut dikatakan mengalami jatuh bebas. Okey, bagaimana kita menentukan nilai pecutan graviti? Okey, objek yang jatuh bebas dalam medan graviti akan mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Semua objek yang jatuh, okey, dan kita beranggapan tiada rintangan udara, objek itu jatuh adalah dengan pecutan graviti, di mana nilai purata pecutan graviti adalah 9.81 meter
per saat. Kenapa nilai purata? Sebab nanti kita lihat kerana bumi kita bukan berbentuk sfera, bukan bentuk bulat betul lah, sebab dia ada kawasan yang jejarinya daripada pusat bumi ada yang jauh, ada yang dekat. Okey, so jarak antara permukaan bumi dengan jejari bumi ataupun pusat bumi itu dia akan mempengaruhi nilai pecutan graviti. Okey, oleh yang demikian nilai pecutan graviti boleh ditentukan dengan mengukur pecutan objek berat seperti bola keluli di dalam makmal fizik. Okey, nanti di dalam makmal cikgu awak akan tunjukkan bagaimanakah untuk menentukan pecutan graviti. Okey, ada beberapa lah eksperimen yang boleh digunakan, sama ada menggunakan pita detik ataupun jangka masa detik. Okey, dan jangka masa detik dengan pita detik lah. Okey, yang kedua boleh menggunakan photogate dan yang ketiga boleh menggunakan tracker. Okey, itu semua boleh digunakan untuk menganalisis pecutan graviti. Okey, pecutan graviti boleh dilakukan menggunakan dalam eksperimen 2.1, okey, atau boleh dapatkan daripada saya punya video yang telah saya sediakan ada dalam YouTube. Okey, eksperimen 2.1 boleh cari atau saya akan letakkan dalam description nanti. Eksperimen yang saya lakukan itu adalah eksperimen yang menggunakan photogate. Okey, menentukan nilai pecutan graviti seperti mana yang saya maklumkan tadi, nilai pecutan graviti berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya nilai G di khatulistiwa ialah 9.78 meter per saat. Jadi manakala nilai G di kutub bumi pula adalah 9.883. Okey, kenapa? Kerana jarak daripada, kenapa di kutub bumi nilainya lebih besar berbanding dengan yang berada di khatulistiwa. Okey, kalau kita lihat kat sini, jarak antara kutub utara dengan jejari bumi dan juga daripada jejari bumi ke khatulistiwa, okey, jarak radius untuk kutub utara ni adalah lebih dekat. Okey, maksudnya semakin hampir dengan pusat bumi, dia punya pecutan graviti adalah lebih besar, iaitu 9.83. Okey, kalau R-nya besar ataupun jauh, lebih jauh dengan pusat bumi, okey, dia punya bacaannya adalah semakin rendah. Okey, hal ini kerana bumi sebenarnya bukan berbentuk sfera yang sempurna. Okeylah, penyelesaian masalah yang melibatkan objek yang jatuh bebas. Okey, objek yang dilontar ke atas dan objek yang dilepaskan ke bawah mengalami pecutan graviti. Oleh itu, persamaan gerakan linear di bawah boleh diaplikasikan terhadap objek yang jatuh bebas. Okey, so nanti kita tiga rumus yang kita akan gunakan: V sama dengan U tambah GT, S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2, dan V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2G GS. Okey, sebelum ni awak telah jumpa rumus dalam persamaan gerakan linear, iaitu V adalah sama dengan U tambah AT. Kat sini S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2, dan yang ketiga V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah dengan 2AS. Okey, cuma apabila yang melibatkan kepada gerakan jatuh bebas atau pergerakan yang berlaku secara menegak, nilai A kita gantikan dengan nilai G. Kenapa? Kerana objek yang jatuh secara menegak, bergerak secara menegak ke atas atau ke bawah, dia akan disebabkan oleh pecutan graviti. Okey, dan nilai G biasanya adalah tetap, iaitu negatif 9.81 meter per saat. Okey, nilai G nanti akan jadi negatif. Kenapa? Kerana daya ataupun pecutan graviti sentiasa bergerak ke bawah. Okey, untuk nilai G nanti awak akan sentiasa menggunakan negatif 9.81 dalam pengiraan lah. Dalam pengiraan G itu akan dapat negatif 9.81. Kerana apa? Kerana G
ataupun pecutan graviti sentiasa mengarah ke pusat bumi atau ke arah permukaan bumi. Okey. Andaian pergerakan ke arah positif. Kalau objek yang gerak ke atas, kita akan anggap S-nya sebagai S positif, U pun positif. Okey, V pun adalah positif. Okey, ke bawah S kena letakkan sebagai tanda negatif. Kalau kita kira V dapat negatif, maksudnya dia ke bawah. Begitu juga dengan U lah. Okey, G macam mana? G akan sentiasa bernilai negatif. Penyelesaian masalah yang melibatkan objek yang jatuh bebas. Okay, dalam penyelesaian masalah, kita membuat andaian bahawa pergerakan ke atas sebagai pergerakan ke arah positif dan pergerakan ke bawah sebagai pergerakan ke arah negatif, seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh 1. Amirah melontar sebiji bola ke atas secara menegak. Okey, ada bola, kemudian dilontar ke atas secara menegak. Okey, dengan halaju awal 10 meter per saat. Okey, dengar sini ya. Apabila perkataan melontar, maka objek itu kita nak baling ke atas, mesti sebelum baling tu kita akan kenakan satu daya dan dia akan menghasilkan satu halaju. Okey, halaju awalnya adalah bersamaan dengan 10 meter per saat. Okey, hitungkan masa. Dia minta hitungkan masa. Dia suruh nak cari masa. Maklumat yang hanya diberikan adalah U. Okey. Mencapai tinggi maksimum. Okey, tinggi maksimum. Okey, macam mana kita nak tahu? So, apabila sampai kepada tinggi maksimum, okey, apa yang berlaku kepada V, final velocity-nya adalah bersamaan dengan sifar. Okey, kenapa bersamaan dengan sifar pada ketinggian maksimum? Cuba awak baling sesuatu ke atas. Sebelum objek tu jatuh semula ke bawah, okey, objek itu sebenarnya dia berhenti seketika. Sebab itu apabila mencapai ketinggian maksimum, halaju akhir akan menjadi sifar. Okey. Kita nak ada sebelum ni kalau kita belajar dalam persamaan gerakan linear, saya telah menggunakan Stuva lah, nak tahu apakah maklumat-maklumat yang ada dalam soalan. Okey. So G kita tahu G nilainya adalah 9.81. Okey, dan ada bernilai negatif. Okey, S tak ada, T kita nak cari, U nya adalah 10, V nya adalah sifar. So daripada sini apakah rumus yang kita boleh gunakan? Okey, untuk A, rumus yang kita boleh gunakan berdasarkan kepada maklumat yang ada adalah V bersamaan dengan U tambah GT. Okey, V dia sifar sama dengan 10. U 10 ke atas. Okey, tambah dengan G. G adalah negatif 9.81. Kenapa bernilai negatif? Kerana G arahnya sentiasa ke bawah. Bola digerakkan ke atas, maka U positif. Tengok kat sini. Bola digerak ke atas, maka U adalah positif. Tetapi nilai G adalah negatif. Kerana arahnya sentiasa ke bawah. Okey, darab dengan T. Jadi T adalah bersamaan dengan negatif 10 bahagi dengan negatif 9.81. Maka awak akan dapat jawapannya adalah 1.022 saat. Itulah masa yang ada. Yang diperoleh untuk mencapai pada satu ketinggian maksimum. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua. Berapakah tinggi maksimum yang boleh dicapai? Okey, B nak cari tinggi maksimum. Okey, T kita dah maklumat T kita dah ada 1.02 saat. Jadi kita nak cari ketinggian maksimum.
Okey, awak boleh guna juga rumus V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 GS. Okey, V the sifar kuasa 2 sama dengan U adalah 10 kuasa 2 tambah 2 G adalah negatif 9.81 S yang kita nak cari, S yang nak dicari. Okey, seterusnya gantikan S adalah bersamaan dengan negatif 100 bahagi dengan negatif. Okey, negatif 2 darab 9.81. Okey, so bersamaan dengan tinggi maksimum adalah 5.10 meter. Okey, selain daripada menggunakan rumus di atas ni, okey, murid-murid juga boleh menggunakan rumus S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2. Okey, masukkan S adalah sama dengan 10 darab dengan 1.02 tambah dengan 1/2 negatif 9.81 darab dengan 1.02 kuasa 2. Okey, selesaikan akan dapat jawapan yang sama. Okey, ini sebenarnya yang saya sebutkan tadilah, dapat jawapan yang sama dengan menggunakan rumus S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2. Baik, contoh yang kedua. Chan melepaskan. Okey, Chan ada satu batu, Chan lepaskan dia ke bawah. Okey, adakah masa Chan lepaskan tu ada halaju awal? Tak ada. Halaju awalnya bersamaan dengan sifar. Okey, halaju awal bersamaan dengan sifar. Kenapa? Pegang and then dia jatuhkan sahaja. Okey, Chan melepaskan sebiji batu dari satu tebing setinggi 10 meter. Okey, mana kita tahu U adalah bersamaan dengan sifar. Okey, ketinggian tebing, ini tebing, tinggiannya adalah 10 meter. Itu benda adalah merujuk kepada sasaran dia, ketinggian. Tentukan masa untuk batu itu jatuh ke tanah di bahagian bawah tebing. Okey, nak tentukan sampai ke bawah ni berapa T dia. Okey. So, maklumat yang kita ada hanya kita ada S sama dengan 10. Tapi S tu ke bawah, maka kita akan gantikan nanti S sebagai negatif 10 meter. Sebab dia bergerak ke bawah. Sebab tu S nanti akan jadi negatif 10. Okey, maklumat yang kita ada, U adalah bersamaan dengan sifar. Dan juga kita hanya ada nilai G, iaitu nilai G adalah bersamaan dengan 1/2 sama dengan 9.81 meter per saat. Dan dia adalah bersimbol negatif. Bersimbol negatif. Okey, jadi rumus apa yang kita nak gunakan? Kita akan gunakan untuk yang A, rumusnya adalah S bersamaan dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2. Okey, di mana S kita gantikan nilai S negatif 10. UT dah sifar, so kita boleh potong kat sini sifar. Dia akan dapat 1/2 nilai G adalah negatif 9.81 dan juga T kuasa 2. Okey, jadi T kuasa 2 nanti akan sama dengan, dan T adalah akan sama dengan punca kuasa 20 per dengan 9.81. Okey, dan nilai T yang kita akan dapat adalah 1 bersamaan dengan 1.4
saat. Okey, ini nilai T yang kita akan dapat. Okey, jika kira dapat negatif, kita ambil nilai T. T sebab T akan sentiasa positif. T bersamaan dengan 1.43 saat. Okey, soalan yang kedua B. Soalan B, soalan minta adalah laju batu sebelum menyentuh tanah. Okey, sebelum menyentuh tanah. Okey, yang B nak cari laju batu sebelum menyentuh tanah, maksudnya kita nak cari V. Kita nak cari V. Okey, maklumat yang kita dah ada, tambahan daripada tadi adalah T, S, U dan juga G kita dah ada. Nak cari V, kita boleh gunakan V kuasa 2 adalah sama dengan U kuasa 2 tambah 2G S. 2G 2GS. Okey, so V kuasa 2 adalah sama dengan U berapa? U the sifar, kan? U the sifar tambah dengan 2. Okey, lepas tu nak cari apa? G nilainya adalah negatif 9.81 dan juga S adalah negatif 10. Kenapa S negatif 10? Sebab bola tadi bergerak ke bawah. Dan apabila kita selesaikan, V adalah sama dengan punca kuasa. Punca kuasa nilai-nilai yang tadi, nilai 2 darab dengan negatif 9.81 darab dengan negatif 10, puncakan, kita akan dapat nilai V adalah negatif 14 meter per saat. 14,0 meter per saat. Okey, kenapa kita akan dapat nilai negatif? Sebab kita tahu bahawa bola ataupun batu tadi bergerak ke bawah. Okey, berapa nilai dia? Nilai magnitude bagi laju adalah 14 meter per saat. Okey, tanda negatif menunjukkan bahawa batu tadi bergerak ke bawah. Okey, selain pada menggunakan rumus V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2GS, okey, calon-calon ataupun murid-murid boleh menggunakan rumus V sama dengan U tambah GT. Okey, ini lebih senang. U the sifar tambah dengan G negatif 9.81, T adalah 1.43. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat nilai yang sama juga, iaitu negatif 14.0 meter per saat. Okey, ini adalah bentuk penyelesaian berdasarkan kepada buku teks. Okey, sekian dahulu kelas ataupun perbincangan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.